Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik, yaitu kekejaman Spanyol terhadap Sulu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan ini dalam sejarah bangsa kita. Kesultanan Sulu kekal merdeka secara praktikal selama 425 tahun. Kemerosotannya bukan disebabkan oleh kemunduran negara atau perpecahan politik, tetapi oleh permusuhan dan pencerobohan musuhnya. Kuasa Sulu timbul melalui pengenalan senjata api ke timur Malaysia dan mula merosot pada pengenalan kapal perang wap ke Kepulauan Filipina. Mobiliti dan kelajuan kapal perang wap merugikan semua kapal layar dan dayung Moro. Lanun dikejar di laut dan diburu di sarang mereka. Ketakutan yang ditimbulkan oleh bot wap dalam hati Moros membuatkan mereka lari dari rumah dan penempatan mereka dan bersembunyi di dalam hutan apabila mereka mendengar whistle bot wap atau melihatnya mendekat dari jauh. Kapal wap yang dibeli oleh Gubernur Claveria pada tahun 1848 yang menghancurkan kuasa Balangingi. Samal dirujuk oleh Kapten Keppel dalam kata-kata berikut. Pada 14 hari bulan Januari kami meninggalkan Zamboanga, bergaul dengan kumpulan bot-bot bersenjata seperti yang akan memberi penghargaan kepada mana-mana negara. Kapal-kapal yang dibeli pada tahun 1861 meningkatkan kecekapan angkatan laut ke tahap sedemikian sehingga memungkinkan untuk membawa perang ke wilayah Sulu, menyerang banyak pulau dan penempatan terpencil, dan menyekat pelabuhan Jolo dengan begitu berkesan untuk memeriksa pengimportan senjata api dan peluru, dan memulihkan keadaan keselamatan dan keamanan di laut. Kempen 1876 merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Sulu. Ia memutuskan nasib negeri ini dan pastinya menetapkan hubungannya dengan Kepulauan Filipina. Keazaman Spanyol untuk menakluki Sulu tidak pernah pudar dan kelihatan lebih kuat ketika itu berbanding sebelum ini. Gubernur Jenderal adalah seorang yang berkebolehan besar dan bercita-cita untuk mendapat penghormatan tentera tertinggi. Serbuan Moro berulang sekali-skala dan hubungan tegang kedua-dua negeri menjadi sangat tegang sehingga pecah tidak dapat dielakkan. Dalam mengkaji sejarah kempen Spanyol di Sulu sehingga kini, seseorang amat kagum dengan sia-sia penaklukan tanpa pendudukan. Untuk menyerang penempatan Moro, mengalahkan tenteranya, membakar rumahnya, membunuh sebahagian daripada penduduknya, dan membawa pergi beberapa sebagai tawanan. Tidak begitu berbeza dari segi watak dan kesan daripada serbuan Moro. Kaedah sebegini menghasut orang Moro untuk membalas dendam dengan melancarkan perang ke atas penceroboh mereka. Ini mereka lakukan dengan menyerbu yang merupakan kaedah peperangan mereka. Sehingga masa ini kelebihan semula jadi kekal di pihak Sulu dan pasukan Spanyol tidak dapat mencapai hasil yang kekal. Walaupun kaedah peperangan mereka yang unggul dan organisasi ketenteraan yang cemerlang. Sejak zaman Corcuera yang hebat, tiada Jeneral Spanyol nampaknya telah mengiktiraf kepentingan pendudukan Sulu sebagai faktor penting dalam ketenangannya. Ketidakupayaan mereka yang jelas untuk memahami penyelesaian sebenar soalan ini mungkin timbul daripada kesedaran tentang ketidakupayaan mereka untuk memberikan kuasa yang mencukupi untuk tujuan itu. Walau bagaimanapun itu mungkin, penghormatan pencapaian sedemikian kekal untuk Gubernur Jenderal Malchampo yang melaksanakannya dengan penghargaan kepada dirinya sendiri dan kepada kerajaan yang diwakilinya. Dengan pemahaman yang jelas tentang tugas yang perlu diselesaikan, dia memutuskan untuk menakluki Sulu dan mendudukinya, dan kemudian menyekat Lanun dengan menyerang Lanun di rumah. Dia meninggalkan Manila pada 5 Februari 1876 dengan satu pasukan besar terdiri daripada 1 batalion Regimen Artileri Semenanjung,
1 kompi artileri gunung, 5 regimen infanteri, persenjataan, jurutera, detasmen kebersihan dan penjara, dan 2 kompeni Guardia Civil de Round di Zamboanga. Ekspedisi itu diperkuatkan oleh 864 sukarelawan, 400 daripadanya adalah dari Zamboanga, dan 464 dari Cagayan de Misamis yang diperintahkan oleh biarawan Augustinian Ramon Zueco. Keseluruhan ekspedisi dianggarkan seramai 9.000 orang tentara, meninggalkan Zamboanga pada 20 Februari. Mereka diangkut dengan 10 bot wap dan 11 pengangkutan, dan diiringi oleh armada 12 bot meriam di bawah Laksamana yang memerintah Tentara Laut Filipina. Pulau Sulu telah dicapai pada 21 hari bulan, dan keesokan harinya pasukan turun di Patikul, 4 batu di timur Jolo. Orang Moro di tempat ini menawarkan sedikit tentangan dan menyebabkan beberapa orang terkorban, tetapi kemudiannya meninggalkan tempat itu dan melarikan diri. Di sini lajur yang besar telah dipisahkan untuk meninjau kawasan pedalaman dan memajukan Jolo dari bahagian darat. Pelan ini terbukti tidak praktikal dan lajur itu mengalami kepanasan dan dahaga yang teruk dan kembali pada keesokan harinya ke pantai di Tandu, 2 batu di timur Jolo. Pada 29 hari bulan, pendahuluan umum telah dibuat di Jolo melalui darat dan laut. Armada melepaskan tembakan ke arah bandar itu, manakala tentera darat menyerbu kubu dan parit di tepi. Pasukan utama diarahkan terhadap kubu Daniel yang ditangkap selepas pertarungan yang tajam. Orang Moro di kubu-kubu lain membuat tentangan yang lebih sengit, tetapi tidak lama kemudian diatasi oleh tembakan artileri Spanyol dan seluruh bandar telah diserang. Pada 30 hari bulan, kubu Panglima Adak yang terletak di dasar bukit telah dirampas. Tidak berpuas hati dengan kemenangan dan niat yang cemerlang ini apabila membuat pukulan yang tegas dan maut, Mal Campo mengarahkan pelbagai ekspedisi menentang kubu kuat Sulu yang lain. Pasukan marin dan sukarelawan memusnahkan 80 bot dan membakar 90 rumah di Tapul. Pada 16 Maret satu ekspedisi ke Lapag memusnahkan kubunya dan menjadikan penempatan itu menjadi abu. Pada 22 Maret kubu Parang telah dikurangkan, penempatan itu dibakar, dan ramai Sulus terbunuh. Pada 24 hari bulan, Maimbung juga telah musnah. Sebuah garrison besar telah ditubuhkan di Jolo, yang terdiri daripada 2 regimen infanteri, 1 kompi artileri, 1 kompi jurutera, dan 2 kompi disiplin. 2. Kapten Pascual Cervera, seorang kapten frigat tentara laut, telah diberi komando barisan. Di bawah gelaran Gubernur Politik Tentara Sulu, Jenderal Mal Campo diberi gelaran Count of Jolo, manakala banyak hiasan dianugerahkan kepada pegawai yang gagah berani dan pingat dipukul untuk setiap peserta dalam kempen itu. Langkah yang diambil oleh kerajaan Filipina nampaknya telah dirancang dengan baik dan diselesaikan dengan tegas. Tidak lama selepas itu, langkah-langkah telah diambil untuk merempat pasukan dan mengukuhkan tempat itu. Berek telah dibina di tempat yang sesuai di pinggir paya, dan kubu Alfonso XII dan Putri Asturias telah didirikan di tapak Kuta Daniel dan Panglima Adak masing-masing. Rancangan telah dibentangkan lagi pada masa awal ini untuk pembinaan sebuah bandar dan penubuhan sebuah koloni. Gubernur Cervera, kepada siapa tugas ini mula-mula diamanahkan, adalah ketua yang cergas, berhemat dan berhati-hati. Dia mendakwa kerja itu dengan tenaga dan sentiasa mengawasi pergerakan musuh. Dia memulakan pembinaan hospital tentera dan menubuhkan pejabat kapten pelabuhan. Ekspedisi kecil dibuat ke Buan, Mapaid, Balimbing, dan Ubian Selatan untuk menghukum Lanun yang berlindung di sana. Kuta dari 3 penempatan pertama ini telah dimusnahkan dan persenjataan mereka telah diambil.
Tahun ini menyaksikan penyakit yang teruk di barisan Jolo. Sejumlah besar pesakit telah dipindahkan ke Zamboanga dan 318 ke Cebu. Pada 1 Oktober, Gubernur Cervera diberhentikan sementara sebagai Gubernur Sulu oleh Kolonel Eduardo Fernandez Bremon, dan pada 31 Desember 1876 Brig General Jose Pauline mengambil alih komando tetap Garrison sebagai Gubernur kedua Sulu. Yang terakhir ini meneruskan rundingan damai yang telah dimulakan oleh Gubernur Cervera dan menghabiskan banyak tenaga dalam usaha untuk mendamaikan beberapa datu dan pengikut mereka. Tindakannya bagaimanapun dibenci oleh Sulu dan permusuhan meningkat. Dia meninggalkan Jolo pada 30 April 1877 dan perintah itu dipegang sementara oleh Letnan Lopez Nuño dan Jose Marina, masing-masing selama 3 bulan dan 1,5 bulan.